صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين. Baik, teruskan dengan bacaan Asmaul Husna. Allahu Akbar. Salah tekan batin. Terkejut. Nak tergugur jantung Dan. Aduh. sorry, salah tekan button. Sorry guys. Okay, teruskan. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, kita dah selesai dengan bacaan Asmaul Husna. Alright, jom kita start sesi kita pada hari ini. Siapa dah ready? Okay. Siapa dah tak sabar nak start kita punya session hari ni? Komen sikit. Adakah anda sudah bersedia? Adakah anda sudah ready untuk kita belajar 5 kaedah simple and powerful pupuk tabiat kita, insyaAllah. Alright. Ready? Mantap sis. Mantap.
Okay, insyaAllah mudah-mudahan. Kita doakan semoga dimudahkan. Tim Fiki ready tempur. Tim Fiki. Wow. Wow, ada tim Fiki sekarang. Datang nak tim saya sekarang. Mantap. Right, Fikri. Pandai recruit tim. Okay, alright. Baik, bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita tengok balik semalam kan, semalam kita cerita bagaimana kita nak, orang kata, membina tabiat, sebuah tabiat. So guna formula 3 apa? 3 bukan madu 3, bukan madu 3. 3R. Yes, 3R. Okay. 3R. R yang pertama adalah reminder. Okay, kita remind diri kita. R yang kedua adalah routine. Okay, R yang kedua adalah routine. Dan R yang ketiga adalah reward. Right? So, kita ada tiga-tiga tu, insya-Allah kita punya rutin tu akan, kita punya habit tu akan mudah terbina. Dan berapa hari? Kalau ikut kajian yang solid, berapa hari solid yang kita perlu buat secara konsisten kalau kita betul-betul nak pupuk satu tabiat tu? Yes, 40 hari. Okay, 40 hari insya-Allah. 40 hari kita buat betul-betul, insya-Allah dia lekat. Kalau 20 hari tu semua okey, cumanya kalau 40 hari dia lagi lekat. So buat 40 hari suatu perkara tu, insya-Allah. You buat 40 hari, never miss. You akan rasa benda tu macam biasa je. Kan, kita bagi contoh kan. Macam dulu, siapa dekat sini yang dulu masa pergi sekolah jalan kaki, pergi sekolah, ada tak? Ada tak? Yang dulu pergi sekolah jalan kaki. Sekolah jalan kaki ataupun dekat sini jalan kaki. Ada? Ada kan? Dulu rasa macam jauh. Kan, masa awal tu rasa macam jauh. Tapi selepas dah hari-hari pergi, kita tak rasa apa dah kan? Tak rasa pun jauh tu kan? Macam saya kan, masa saya duduk asrama. So masa saya masuk asrama saya tu kan, saya rasa bapak jauh. Daripada kelas dengan asrama dia, bapak jauh. MRSM besar gila kot, MRSM ni. Padang dengan asrama dengan kelas semua jauh lah. Saya rasa macam masa first day, 2-3 days macam ya Allah jauhnya. Dulu sekolah dekat-dekat, dulu sekolah kecil kan. Tak ada jauh sangat. So tak terasa. Ni sekolah dah macam kawat kaki babe. Dah macam kawat kaki dah dia punya tu, jauh dia. Tapi lepas dah biasa, dah tak rasa dah. Kan? Dah rasa macam tak jauh pun, dekat je. 5 minit dah sampai, macam tu kan. So dia dah jadi habit kan. So kita rasa macam asyik-asyik je. Gitulah tu. So sama juga macam sekarang kan. Kita nak bina habit kita supaya kita buat sesuatu tu kita dah rasa macam asyik-asyik je. Dulu mungkin orang susah nak bangun pagi kan. Tapi lepas dah konsisten dapat pick up line hari-hari dapat pick up line hari-hari kan, gembira hari-hari, dah rasa tak asyik je, dah biar asyik je. Dah asyik-asyik je. Nak buang habit boleh ke? Boleh. Ubah habit, buat sesuatu benda yang lain selama 40 hari juga. Contoh, saya bagi contoh kan, ada orang dia habit dia isap ukur. So dia kena buat yang berlawanan selama 40 hari juga. InsyaAllah dia boleh lawan. Maknanya dia kena tahan diri dia daripada merokok 40 hari. So kalau dia tak buat selama 40 hari, tak payah sembang lah nak berhenti. Buat 40 hari dulu. Okay, tapi bagi saya, kalau kita dengar expert kan, expert dia tak recommend macam tu. Sebab body kita akan mengejut. Sebab selama ni dah lama dapat nikotin, tiba-tiba tak dapat. So dia akan ada efek yang sangat teruk. So apa yang doktor suggest adalah kurangkan dos dia. Contoh, kalau dulu 1 hari 1 kotak, and then reduce kepada 1 hari maybe 5 batang je. Kemudian turun lagi. Mungkin kepada 1 hari 1 batang. Lepas tu pergi kepada mungkin seminggu 3 kali je. Atau lepas tu last seminggu sekali. So dia makan proses tau. Dia perlu ada intake yang berkurangan. Barulah dia akan gradually smooth lah dia punya perubahan tu. Okay, saya bagi contoh kan. Perempuan yang dia nak mula menutup aurat kan. Perasan tak? Diorang akan start dengan apa? Diorang akan start dengan tudung je dulu. So mulakan dengan tudung je dulu. Lepas tu nanti barulah dia tambah baik dengan dia mula pakai pakaian lebih longgar, and dia mula pakai hand sock, and mungkin later on dia start pakai stocking. So the progress tu dia slowly. Dia bila tukar mendadak kan, body kita ni, diri kita ni dia macam mana? Dia ada sistem dia yang dia tak boleh nak accept sangat perubahan yang ketara. Dia akan kata, this is not you. This is so not you macam tu. This is so not you. Gitu. Okay, lepas tu nanti start laburkan tudung. So dia slowly gradually dia punya perubahan tu. Okay.
Masalahnya saya tak tahu macam nak handle kalau habit perempuan suka tarik rambut. Ai. Lain macam soalan dia. Masalah rokok, tiba-tiba masalahnya tak tahu macam nak handle kalau habit perempuan suka tarik rambut. Tak apalah, kalau pasal rokok ni tanya yang pakar lah, tanya yang pakar kesihatan, saya tak pandai sangat. Kalau bab habit perempuan suka tarik rambut tu, yang tu pun saya tak tahu macam nak settle. Saya rasa cara mudah dia perempuan kena botak je kot. Botak je kot. Sebab saya tengok Dina tak main tarik rambut pun, mungkin dia dah botak. Sesuka aku je fitnah dia. Tak ada gurau je. Tapi saya rasa Dina botak. Okay, tak. Tapi macam ada kemungkinan kan. Tak pernah pula nampak rambut dia. Sebab dia pakai tudung. Sebab dia pakai tudung. Astaghfirullahaladzim. Memanglah tak nampak. Apa? Kan pakai tudung. Tu. Sorry. Jangan marah Dina saja je. Saya tak sebut nama penuh. Saya sebut Dina. Dina ada banyak kat Malaysia ni. Dina Nazir. Kan? Dina di dinasti China. Dina Dino, Dina Dini Dinu, apa dia? Di nanti. Aduh, di nanti kan. Okay, slow sangat lagu tu. Kita bagi slow je sebab dia macam tak sampai. Dia kalau sampai kita bagi kuat. Sebab dia tak sampai sangat kita bagi slow je. Tapi okay lah, boleh lah, not bad lah. A good try. Saya sebagai senior, saya boleh katakan ada banyak lagi boleh improve lah kat situ. Sebagai senior, sebagai seorang pakar keep up line. Okay, cewa. Okay, sekarang ini persoalan dia Bro Safabi dah masuk point dia. Okay, so this is the point. Alright, 7 pula dah. 5 kaedah simple yang powerful pupuk tabiat. Okay, yang pertama adalah ambil keputusan dan take action. Okay, buat keputusan and take action. Ambil keputusan and take action. First of all adalah kita kena decide dulu apa yang kita nak start buat. What kind of habit yang kita nak bina, kan? Lepas tu baru kita tengok sama ada okey tak okey je kita punya habit tu. Kita decide dulu, kan? Ramai orang dia cakap saya nak ada habit yang bagus, tapi dia tak decide apa habit yang bagus yang dia nak develop tu. Dan dia tak pernah nak work on it lah, kan? Sembang kemah. Ada tak kenal orang macam tu? Ataupun orang tu sangat-sangat kenal. Cakap dekat dia, kesian. Kan? Orang yang dia tak decide pun lagi. Ada kemah dia. Kan? Macam contohlah kan, contoh. Kalau kita nak bangun awal, nak senam setiap pagi, and we just need to decide. And bila kita dah bangun tu kan, cepat-cepat take action, cepat-cepat. Contohnya pakai sports attire and then go for workout. Ini tak, and cakap je nak, saya nak kurus, and saya nak senam pagi, saya nak bangun awal. Mata dah terbuka, terpacak dah pukul 6 tu, lepas subuh tu. Lepas tu nampak katil yang memanggil-manggil, Safwan, sini. Contoh kan, sini kamu, selimutku sudah tersedia untuk kamu. Gitu kan. Lepas itu pun, oh my god, thank you. Lompat kedegush. Lalu you pun berasmara dana di dalam selimut tu. Mulalah datang mimpi, kan? Tiba-tiba nampak satu wajah dalam mimpi tu. Assalamualaikum. Keluarlah bunyi. Awak seronok kan tidur? Alah, seronok lah tidur. Lagi pula siang-siang ni
Hujan-hujan pula ni. Full lama. By the way, awak ni siapa? Awak. Saya nak beritahu awak ni. Awak. Kenapa tu? Apa malaikat maut pula dah. Saya nak beritahu awak ni. Yang awak tidur tu katil saya. Katil awak? Lah. Rupanya katil housemate dah. Katil housemate salah. Member kerja, woi, kok ya pun nak tidur lah katil kau. Ni katil aku, housemate kata kan. Alamak, macam mana katil kau queen, katil aku single. Memang syok lah tengok. Tak pasal-pasal, plot twist. Okay. Dah lah kat office ni ambil tengok. Terkejut muzik. Sorry. Maafkan saya. Okay. Alright, kita teruskan balik dengan kita punya tamu tadi. Okay. So tu adalah yang pertama. Okay. Dah kau pun single, pergilah tidur kat katil single. That oh my god, that hurts. That really hurts. Kita tahulah kita single kan, tapi janganlah hina kita sampai macam tu sekali. Saya tak tahu kenapa orang yang single ni terhina kan. Saya tak tahu kenapa hina ke orang single ni. Kesian lah orang single kan. Tak kesian ke kat diorang ni? Dah lah diorang bangun pagi, tak ada orang nak wish good morning. Saya kesian tau. Saya walaupun saya tak single, saya double. Walaupun saya double, tapi kan saya kesian tau. Orang single bangun pagi, dia buka phone tengok KKM yang message, jangan lupa untuk dapatkan vaksin. Orang single kan, malam-malam dia siap guna satu lagi handphone untuk PM, good night bro, good night awak. Guna phone lain untuk message dekat dia untuk bagi tahu good night. Saya jadi kesian, saya sebab kadang-kadang orang single ni kan, malam-malam kerja dia akan tengok gambar-gambar pelamin kan, gambar-gambar tempat-tempat nak dating, dia cari tempat-tempat idea nak dating. Saya kesian. Kenapa macam tu? Sampai macam tu sekali malam-malam macam tu. Jadi saya tak tahulah. Saya jadi kesian tau, saya kesian. And saya tak boleh kalau cerita pasal orang single ni, tak boleh. Saya tak boleh jadi sebab. Jadi saya faham siapa yang single kat sini, jangan risau, saya faham. Saya pernah berada di tempat anda. Okay. And saya just nak bagi tahu dekat you. And kalau you siapa-siapa dekat single, nanti PM saya. Okay. Saya nak bagi tahu dekat you, saya busy. Saya just nak beritahu you saya busy. Tu je. Okay. Alright dah. Tak payah mengadu kat saya. Saya busy. Tak ada masa. Kan. Okay, itu yang pertama dah cukup lah tu kan. Penat-penat kita. Okay, yang kedua. Poin yang kedua adalah jangan tangguh. Kalau tadi kita dah ambil keputusan and buat keputusan and take action. Now yang kedua adalah jangan tangguh. Okay, saya bagi contoh kan. Kita dah set nak bangun pagi pukul 6. Dan kita nak disiplinkan diri kita untuk bangun pagi setiap pagi tu kan. So kita kena make sure kita buat benda tu on time. Jangan tangguh. Contohnya macam pukul 6 bangun. Sekejap lagi lah. Percaya cakap saya, jagi tu dia akan jadi besok. besok pada jagi lagi. Sampai ke besok jagi, betul? Dia punya jagi tu punya lama. Bila kita tangguh kan, benda yang kita nak buat tu, habit yang kita nak buat tu, jagi lah. Dia tak jadi. Dia takkan jadi. Dia tak jadi jagi, dia jadi tak jadi terus. Kan? Betul. So
Jangan sebut sekejap lagi, jangan tangguh. Once you dah bangun, you dah set benda tu, buat terus. Kena disiplinkan diri. Kena push diri you. Nak tak nak, kan? Macam mana orang yang nak bersalin push, macam tu you kena push. Push. Orang bersalin push kuat kan? You pun kena push juga diri you. Gitu. Okay? So kita jangan tangguh-tangguh sebab masa tidak akan pernah menunggu kita. Betul? Masa tidak akan pernah menunggu kita. Masa akan terus berlalu. Masa akan terus berlalu dan tak akan pernah tunggu kita. So kita akan kerugian masa. Dah lah, kita punya masa tidak boleh diulang kembali. So use your time wisely. Manfaatkan masa yang you ada. The moment you ada peluang tu, jangan tangguh-tangguh, buat terus. Alright? Kena mula bila? Mula hari ni. Mulai sekarang. Kalau ada satu habit, contoh malam ni, apa habit yang you all nak buat? Maybe habit malam ni nak mulakan dengan since malam ni you nak start sebelum tidur, maybe baca Al-Mulk contoh. So every single night buat. Setkan satu waktu yang memang waktu tu confirm you kena buat. Kalau you macam just decide malam tu nanti dia cakap tak apa lah, pukul 12 pun malam juga, pukul 1 pagi pun malam juga. So you delay, tangguh, lama-lama tak buat, terlepas. Betul tak? So decide satu waktu. Contoh maybe baca Al-Mulk mesti pukul 10. So pukul 10 pun siap. Faham? Kalau rasa bertangguh, saya akan cakap buat kerja lah, pemalas bila kau nak buat. Dahsyat. Orang yang cakap dengan diri sendiri ni memang rare. Diri sendiri yang silap, diri sendiri yang tegur diri sendiri. Ibarat macam saya tengah baking kat line, lepas tu saya cakap diri saya balik, kau apa hal sweet sangat tu? Apa sweet sangat asal mulut manis sangat Siap. Pagi lepas subuh Al-Waqiah, malam sebelum tidur surah Al-Mulk terbaik. Alright, very good. Teruskan. Okay, so itu yang kedua. Sisi kedua, jangan tangguh. Kalau malas ada ubat ke? Ada? Tak tahu ubat dia apa? Malas ubat dia buat. Itu saja. Selagi tak buat, dia akan terus malas. Malas ubat dia buat. Dan ubat ni pahit. Sama juga macam buat. Kerja buat ni memang pahit pun, memang penat pun, memang sakit pun. Betul tak? Tapi dia akan menyembuhkan ubat ni. Walaupun dia pahit tapi dia akan menyembuhkan. So sama juga macam kita punya perbuatan ni, bila kita buat maka kita akan lawan sikap malas kita tu, sifat malas kita tu. Dan nak buat ni dia sakit, dia struggle. Jadi bila kita buat, kita akan dapat cover up rasa malas tu, insyaAllah. Alright, baik. So itu yang kedua. Okay, yang ketiga, okay, kaedah simple and powerful yang ketiga adalah bagi tahu orang lain yang kita sedang train satu tabiat baru. Okay, bagi tahu orang lain yang kita tengah train satu tabiat baru. Bagi tahu kat family ke, bagi tahu kat kawan ke. Sebab kita akan jadi lebih semangat bila ada orang perhatikan kita, ada orang pantau kita, dia nak tengok disiplin tak disiplin kita ni kan. So jadi kita akan jadi lagi semangat sebab nak show dekat dia orang yang kita boleh disiplinkan diri. Alright. So siapa dekat sini yang nak create habit tapi tak pernah cerita dekat orang, sama ada your partner ke, contoh kalau you ada husband, you tak beritahu husband, atau you ada isteri, tak beritahu isteri, tak beritahu family, tak beritahu kawan-kawan. They start telling them. You know why? Because ada satu ayat ni daripada sahabat saya baru belajar baru ni. Dia kata apa kan? Dia kata kalau you nak capai sesuatu, yang tak kisahlah impian ke apa kan, matlamat kan, satu matlamat kan, shout out to the world. Dia kata shout out to the world. And apa maksud shout out to the world? Maknanya kita bagi tahu ke orang yang kita nak benda tu. Dan bila kita bagi tahu orang, satu, orang akan doakan kita. Second, kita letakkan komitmen kepada diri kita. Saya bagi contoh kan, macam mana saya boleh setiap hari tak pernah miss untuk buat live motivasi pagi. Sebab saya bagi tahu dekat you all, saya nak jadi usahawan pertama yang buat live setiap pagi selama setahun. Betul tak? Siapa pernah dengar benda tu? Saya pernah cakap. Siapa pernah dengar saya cakap benda tu? My goal adalah saya nak buat live setiap pagi selama setahun, every day. So apa yang saya buat adalah saya shout out to the world. So bila saya dah shout out,
Biasa dah beritahu kan, dia meletakkan saya komitmen untuk saya buat terus. Meletakkan saya satu tekanan untuk saya terus buat sebab ada orang yang dah tahu pasal saya punya matlamat tu. So I have to do it. And saya kena buat sebaik mungkin. Alright, so I want you to tell someone what kind of habit yang you nak buat tu. Okay, kita bagi contoh lah kan. Siapa dekat sini yang pernah jadi facilitator masa sekolah dulu? Pernah tak? Pernah tak? Ingat tak zaman-zaman facilitator dulu? Kalau you all pernah jadilah. Ataupun maybe tak pernah jadi, but you pernah jadi peserta. Same concept lah. Jadi facilitator kan, pernah tak kalau masa jadi faci tu ada pernah jadi universiti lah. Kalau universiti dia tak sama lah. Bagi saya sekolah selalu macam ni. Faci sekolah selalu macam ni. Dia akan cakap besok pagi, faci tu akan cakap besok kita akan bangun tahajud pukul 4 pagi. Kalau you pernah lalui program macam tu, perasan tak kita ni tak pernah pun bangun tahajud kat rumah. Tapi time program tu kita boleh bangun untuk tahajud. Kita faci, kita boleh bangun untuk tahajud. Sebab apa? Sebab kita ada komitmen. Kita ajak diorang. Kalau kita tak bangun, kita akan rasa apa? Wish, teruknya aku. Aku ajak diorang ni, tapi aku tak bangun. So, kita akan jadi automatik rasa nak bangun. Pukul 4 tu, pop, terus bangun. Betul tak? Kita akan bangun, lepas tu kita akan beritahu kat diorang. Guys, jom bangun, kita akan kejut. So, itu tanggungjawab kita. Kita ada komitmen kat situ. Nampak tak? Sebab apa? Kita nak beritahu diorang. So, same concept dengan your habit ni. You nak develop your habit, you nak bina, you nak commit untuk pupuk tabiat you ni, you kena bagi tahu dekat orang yang you nak buat benda tu. So bila you dah bagi tahu, dia akan letakkan satu komitmen kepada you. Okay, macam sekarang ni tengah try konsisten buat tahajud setiap malam. Very good. Sekarang dah bagi tahu dekat husband, bagi tahu dekat your friends. Kan? So bila bagi tahu kan, kita bukan bagi tahu sebab kita nak menunjuk tau. Kita just bagi tahu sebab kita nak letakkan pressure pada diri kita. Kita nak letakkan komitmen pada diri kita. Habit nak bangun 4:30 dan tak tidur lepas subuh. Bagi tahu suami terus menjadi, kan? Bagi tahu suami terus menjadi. Tapi yang tak ada suami tu janganlah bayangkan Janganlah bayangkan. Saya pun bagi tahu suami saya, jap, lupa tak ada suami. Saya dah terbabas nak live setiap hari tapi dah jadi 2-3 hari sekali. It's okay. That's why saya cakap, it's not easy untuk bina tabiat tu, but you kena all out lah. You kena all out. Don't worry. Okay. One fine day you akan berjaya buat. Tak ada suami tu jangan bagi kat line kerap macam Bro Safwan. Betul? Kan? Macam saya tak ada suami tak apa. Memanglah awak tak ada suami. Awak tu lelaki. Awak tu lelaki. Memanglah tak ada suami. Oh sorry. Saya lupa saya ni lelaki. Kalau bersama ada suami jadi lain. Itulah dia. Dia tak jadi. Dia jadi apa? Dia jadi lain tu macam mana? Saya tak tahu Saya tak tahu. Adakah you memikirkan kemungkinan bahawa saya ada suami? Oh my god. Ada orang memikirkan kemungkinan yang saya ni ada suami. Adakah ini bermakna anda percaya bahawa saya ini adalah saya tak boleh. Saya tak boleh fikirkan kemungkinan tu. No, Andre. Tak boleh. Takut, seram. Aduh. Tak jadi Safwan jadi Safia je lagi. Seram kita. Okay, alright. Style Mama Viviam. Dia tak tahu. Style Mama Viviam. Ush, dahsyat nama pelik-pelik nama. Safi Ilyas. Allah Rabbi. Okay, baik. Kita sambung Sambung. Okay. And then yang keempat adalah kita ulang dan ulang. Tu yang keempat.
Okay, yang keempat adalah ulang, ulang dan ulang. Kita kena ulang banyak kali lah train yang kita nak buat tu, latihan yang kita nak buat tu. Bila kita dah selalu ulang, insyaAllah dramatically the habit tu insyaAllah dia akan terbina lah. Okay, dia akan jadi sangat-sangat terbiasa sebab kita dah ulang. Lagi best kalau kita boleh sebut ayat tu yang kita nak tu, nanti kita ulang ayat tu, especially sebelum kita nak. Contoh kan, aku nak bangun pagi 6 pagi setiap pagi. Aku nak bangun 6 pagi setiap pagi. Aku nak bangun 6 pagi besok contoh. Aku nak bangun 6 pagi esok. Kan? Esok aku kena bangun 6 pagi. Sebut. Benda tu kan, dia akan jadi satu belief system. Dia akan jadi satu sistem kat dalam otak you bila you train. So sebelum nak tidur, you sebut benda tu. Contoh, sebelum nak tidur sebut, esok aku nak bangun 6 pagi. Siapa macam tu? Ada tak macam tu? Ada tak yang jenis yang tepuk bantal kan 6 kali untuk bangun pukul 6? Kan? Esok aku kena bangun pukul 6. Lepas tu tepuk bantal 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kadang-kadang terlebih. Alamak terlebih. Macam mana saya nak cancel? Saya cancel cara saya wipe balik bantal tu. Kadang-kadang terlebih. Alamak terlebih 7 pula. Okay, saya wipe balik. Lepas tu saya tepuk balik. Tak tahu kenapa. Rasa macam lah ada function kan. Tapi tak tahu. Saya tepuk bantal tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terlebih. Alamak, saya wipe balik. Lepas tu tepuk balik. Dia macam kita tak tahu lah. Tapi benda tu habit lah. Kalau saya buat benda tu kan, saya terlebih, saya akan gosok, saya tepuk balik. Macam apa-apa function. Tak ada function sebenarnya. Tapi tak tahu apa function buat bantal tu. Dia lebih pada macam kita letakkan install sistem tau. Kita seolah-olah install dalam kepala kita bahawa bantal ni dia akan kejutkan kita. Mana tahu pukul 6 sekejap kita tiba jadi keras. Tak nak pukul 6, bantal tu yang lembut je tiba jadi keras, kita terpaksa bangun. Aduh kerasnya kan, keras bapuk ni, apa hal ni? Tahu bantal tu dia react. Bantal tu dia reaktif. Pukul 6 dia keras. Tu tanah kubur. Lain macam takut. Tanah kubur, sumpahan bantal. Gitu. Okay, so kita ulang kan. So macam bila kita dah ulang kan, mula-mula kita mungkin perlukan alarm untuk bangun. Tapi lama-lama bila dah biasa ulang benda tu, kita selalu install dalam otak kita nak bangun, lama-lama dia akan jadi automatic bangun. Macam mak saya kan, saya tahu lah mak saya ni tak tahu dia install apa dalam software dia. Saya tak tahu nak beli kat mana, Shopee ke tahu. Tapi dia akan bangun exactly every day around 5 macam tu. Dia automatic tau. Alarm tak ada pun dia bangun. Macam kita ni alarm tu dah bunyi macam bom tau. Kalau jenis iPhone user kan, yang bangun orang sebelah. Yang bangun bilik sebelah. You tak bangun pun ke bilik you punya alarm kuat nak mati, tapi you tak bangun. Yang bangun bilik sebelah. Sebab apa dia bangun? Dia bangun pergi bilik you nak tutup alarm tu. Kan, dia bangun, dia tutup alarm you. Alarm you memakak, you tak bangun-bangun. Nanya Pak Karim. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak install dalam kita punya software kita. Kita tak install benda tu yang kita nak trigger sebut ayat tu. Bangun pagi. So insyaAllah kita try lepas ni, okay? Boleh. Alright. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bagi hadiah pada diri sendiri. Kita bagi hadiah kalau kita berjaya buat benda tu selama 40 hari contohnya. Okay, kita nak buat satu habit. Contoh kita nak bangun pagi selama 40 hari kan. Bangun pagi pukul 6. So kita buat selama 40 hari. Maybe sebelum 40 hari pun, maybe kita buat benchmark. 10 hari pertama kita dapat apa. Kalau kita berjaya buat dalam 20 hari kita dapat apa. Kita buat dalam 30 hari kita dapat apa. 40 hari apa reward kita. So kita reward. Tak kisah reward tu semudah beli makanan ataupun kita shopping apa-apa. Sebab kita kena reward diri tau. Reward diri ni adalah satu aktiviti yang bagus tau. Tapi dia tak, kalau jangan biasakan diri reward benda-benda yang expensive lah. Sebab benda tu akan mengoyakkan duit you, mengopakkan poket you. Jangan didik diri sendiri untuk boros. So reward benda-benda yang tak related dengan benda-benda yang terlalu mahal. Kalau macam T-Life tu bagi saya okay lagi kan. T-Life still cheap lagi.
Boleh lagi orang kata kita consider. Kalau ini tak, setiap kali nak reward je, handbag baru. 10 hari, baru buat 10 hari. Yang lagi dahsyat kan, setiap 3 hari aku kena reward diri aku. Dahsyat. Setiap 3 hari aku mesti check out Shopee. Kan, hari ketiga tu check out mesin basuh. Hari ketiga dah check out mesin basuh. Dahsyat. Hari ke-6 check out apa? Handbag. Dahsyat. Hari ke-9 check out apa? Dahsyat. Kan? Masuk 30 hari bagi 3. Dah 10 item dah ada beli. Dia reward diri dia. Baru 30 hari, tak dapat 40 hari lagi ni. 30 hari dah 10 item dia dapat. Semua mahal-mahal. Kan? Sampai husband pun tanya, B, macam mana you beli banyak-banyak gila ni B? Tak kopak ke duit you? Jangan risau B, I guna card you. Laki dia macam, I tak guna card I, babe. I guna card you. Dasar bini aku ni. Patutlah selamba je dia check out. Dia guna card husband dia. Kan? Nanya Pak Karim. Lepas tu babe, lepas tu kita nak bayar bil ni macam mana? Kan, kalau you dah guna duit I banyak sangat ni, jangan risau. Can we have each other? Kan, kita kan ada each other. Kan, kita tak perlu rumah pun untuk kita setia bersama-sama. Cukuplah kita ada masjid kita yang telah terbina. Lalu lelaki dia pun cakap, tak apalah you, I bawa diri dulu. Nak pergi mana? I nak kemas-kemas barang-barang you. Kenapa ni? I'm sorry, I minta maaf, I buat salah. I nak kemas barang you, nak bawa you jumpa mak you. Kenapa? Maafkan I minta maaf, I janji tak buat lagi. Berlakulah drama yang pukul 7 kan, dah nak mengadu kan. Lalu dia kata, I nak bawa jumpa mak you. I nak cakap dekat dia, terima kasih sebab dah lahirkan orang macam you. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu. Aduh. Menjemputmu. Sinetron belum sampai. Okay, alright. So, bagi reward pada dia sendiri. Dan reward tu tak perlu expensive pun lah. Dia just reward-reward yang orang kata boleh diterima pakai. Okay, so kita recap balik. Yang pertama adalah ambil keputusan dan take action. Okay, ambil keputusan dan take action. Alright, kita kena decide apa habit yang kita nak buat tu, and terus buat. Yang kedua, jangan tangguh. The moment kita dah sampai satu part tu yang memang kita kena buat rutin tu, dan buat. Jangan tangguh. Yang ketiga, bagi tahu orang lain yang kita tengah train habit tu. Okay, tabiat tu. Bila kita bagi tahu orang lain, insya-Allah kita akan ada komitmen. Kita akan ada, orang kata, disiplin untuk buat. Yang keempat, ulang dan ulang. Kita repeat banyak kali, dan kita bagi dia melekat mindset tu kita nak. And yang terakhir, kita reward ataupun hadiahkan diri kita sendiri, insya-Allah. Alright, sebab ramai belajar sesuatu hari ni, cuba komen saya. Saya belajar sesuatu hari ni, komen saya. Okay, siapa belajar sesuatu hari ni, komen saya. Yes. Selain daripada you belajar erti cinta. Alright, okay, baik. So, insyaAllah hari ni saya buka Q&A session. Macam biasa, siapa-siapa yang nak tanya soalan, boleh tanyakan soalan ataupun nak sharing apa-apa, boleh angkatkan tangan, and saya akan bantu untuk buka mic you, and you boleh tanya apa-apa saja. Okay, saya pun belajar pick up line juga hari ni, dahsyat. Kan, hari ni belajar pick up line. Sesi dengan saya ni memang sesi yang pelbagai. Dia bukan sekadar belajar motivasi je, macam-macam you boleh belajar sebenarnya kat dalam sesi ni. Macam-macam. Okay, alright. So, sahabat ada soalan, silakan. Boleh angkat tangan dan tanya. Nak tanya apa-apa berkenaan dengan habit ke apa ke, sila, tak ada masalah. Alright, sila, tak ada masalah. Silakan, let's go. Pagi ni I senyum-senyum je, dahsyat. Okay, macam biasalah. Kalau bukan
with our brother. Memang tak lain tak bukan. Alright, kita persilakan Jay. Assalamualaikum Jay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Mantap. Wow, semangat ya Jay. Lain macam energy malam ni. Malam pula dah, siang ni. Malam. Saya tak boleh lah Tengok kalau jam tengok you, saya tengok you kan, ataupun bila you hadir ni kan, saya tak tahu siang dan malam. Sebab saya rasa kan you sentiasa hadir dalam hidup saya siang dan malam. Dari matamu Aduh. Tapi ada tapi tu. Ada tapi? Tapi apa tu? Tadi saya macam dah nampak channel Bro Safwan ni. Sebab Lah kenapa? saya mungkin kebutaan cinta awak. Aduh. Dahsyat. Aduh. Okey je. Alright, silakan je. You nak tanya soalan ke nak share apa-apa ke? Okey, insyaAllah saya akan tanya sedikit lah dan sharing sedikit. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Jangan dulu pasal lagu sedih. Malam sedih ni. Mana ada sedih? Ini lagu normal. Ini biasa-biasa. InsyaAllah, normal lah. Biasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Clear tak clear? Clear. Mantap. Kali ni okey. Sedap suara. Alhamdulillah. Pada pagi ni kita ni sama-sama dapat